Assalamualaikum dan terima kasih Cik kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Boleh Cik perkenalkan diri dan beritahu jurusan apa yang sedang Cik lakukan? Waalaikumsalam, saya Nurul. Saya mengambil jurusan Sains, pelajar SEM kedua. Boleh saya tahu Cik mengambil jurusan ini atas sebab apa? Sebab saya mengambil jurusan ini adalah kerana saya amat minat dalam bidang ini. Selain itu, saya dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat serta dapat menjamin masa depan saya. Baiklah Cik, seperti yang kita sedia maklum, berikutan daripada pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, pihak kerajaan telah memutuskan untuk mereka yang sedang bersekolah maupun yang sedang menyambung pelajaran perlu menjalani pembelajaran secara dalam talian. Adakah Cik pernah berpengalaman belajar secara dalam talian semasa di bangku sekolah? Ya, saya sempat merasa pengalaman belajar secara dalam talian. Pada mulanya, saya tidak terlalu risau bila dimaklumkan bahawa pembelajaran secara atas talian akan dilakukan berikutan daripada peningkatan kes COVID-19 yang tidak mengizinkan kita melakukan aktiviti pembelajaran secara bersemuka. Hal ini kerana, seperti yang kita sedia maklum, COVID-19 mula tersebar sejak akhir tahun 2019. Pada ketika itu, saya masih berada di bangku sekolah menengah. Jadi, secara tidak langsung, saya menjalani pembelajaran tingkatan 5 secara atas talian sehinggalah menjelang hari perpisahan SPM. Saya berpendapat dengan mempunyai pengalaman pelajaran secara atas talian ketika waktu sekolah menengah dahulu sudah cukup membuatkan saya bersedia menghadapi pelajaran secara atas talian untuk peringkat IPT. Boleh Cik terangkan sama ada pembelajaran atas talian semasa di bangku sekolah dan di IPT, mana satu yang lebih mencabar? Setelah melangkah masuk dan meneroka cara pembelajaran ketika di peringkat IPT, saya sedar pengalaman pembelajaran secara atas talian ketika waktu sekolah menengah dahulu tidak mampu membuatkan saya betul-betul bersedia. Hal ini kerana ternyata cara pembelajaran ketika di sekolah menengah dahulu sangat-sangat berbeza dengan cara pembelajaran di IPT. Cara pembelajaran di peringkat IPT lebih mencabar dan memerlukan kekuatan mental, fizikal, rohani dan jasmani. Jadi saya boleh simpulkan bahawa cabaran belajar secara dalam talian di peringkat IPT lebih mencabar. Apa yang membuatkan Cik rasa belajar secara dalam talian sewaktu IPT lebih mencabar berbanding sewaktu di bangku sekolah? Saya merasakan pembelajaran dalam talian sewaktu IPT lebih mencabar kerana ketika awal semester 1, saya masih dapat mengawal keadaan dan masih dapat mengikut aliran pembelajaran secara atas talian tanpa sebarang masalah. Apabila tiba pertengahan semester, kemudian bawa ke hujung semester dan kini sudah berada di semester baru, saya semakin lambat untuk mengikut aliran pembelajaran yang dilakukan secara atas talian kerana agak serabut dengan pelbagai masalah. Bukan sahaja memberi kesan ketika waktu belajar, malah ketika saya hendak menjawab apa-apa penilaian seperti kuis dan perbezaan ataupun ketika saya hendak menyiapkan apa-apa tugasan. Boleh Cik kongsikan masalah yang dihadapi oleh Cik semasa menjalani proses pembelajaran dalam talian? Masalah yang saya hadapi ialah keadaan persikatan yang tidak kondusif untuk menjalani pembelajaran secara atas talian. Contoh, macam sewaktu saya sedang melakukan rakaman untuk tugasan. Macam-macam bunyi bising yang terakam sekali seperti bunyi kenderaan yang keluar masuk di dalam kawasan perumahan saya. Selain itu, saya juga sering berhadapan dengan masalah gangguan internet setiap kali ingin menyertai kelas dalam talian. Saya juga tidak dapat membagikan masa saya untuk aktiviti pembelajaran dengan aktiviti rumah dengan betul kerana semuanya bercampur baur. Setelah kami mendengar penjelasan Cik, agak mencabar juga ketika menjalani pembelajaran di dalam talian ini. Ialah, sewaktu di rumah kita tidak dapat menjangka apa yang akan berlaku ketika kita sedang di dalam kelas. Ya betul, jadi tujuan saya menceritakan masalah saya ini kepada kamu semua kerana saya ingin meminta bantuan daripada kamu semua untuk memberikan idea kepada saya yang membentuk penyelesaian kepada semua masalah yang saya hadapi ini. Saya mencari kamu semua kerana saya terdengar pelajar-pelajar lain ada mengatakan bahawa kamu semua ini selalu menolong pelajar-pelajar dalam memberikan tips berkaitan dengan pembelajaran berkesan. Jadi, saya berharap ada penyelesaian yang kamu semua boleh kongsikan berkaitan dengan luaran masalah yang saya kongsikan dengan kamu semua ini berkaitan pembelajaran. Isu ni sangat dekat secara peribadi kerana saya sendiri pernah melalui pengalaman selaku pelajar dan penuntut di sebuah IPT. Dunia pendidikan itu sendiri sebenarnya amat kompleks dan holistik dan secara tak sedar banyak cara ataupun kaedah yang bermanfaat yang dapat mengatasi masalah tersebut dan belajar dalam keadaan yang selesa. Ya, betul tu. Terdapat pelbagai cara untuk mengatasi setiap satu masalah. Seperti yang kita tahu,
sambungan internet sangat penting untuk menjalani pembelajaran secara dalam talian. Oleh itu, bagi memastikan kita tidak ketinggalan dalam sesuatu pelajaran, cik boleh meminta izin ibu bapa untuk menaik tarafkan kelajuan internet di rumah dengan memasang peranti Wi-Fi. Sekiranya cik tiada peranti berkenaan di rumah, cik tiada pilihan lain selain mencari kawasan yang mempunyai kelajuan internet. Mungkin cara ini nampak melecehkan, akan tetapi ada pepatah yang berbunyi berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jikalau mahu menjadi orang yang berjaya, kita kena tabah dalam menghadapi apa jua rintangan dan cabaran. Ya, betul tu. Selain itu, jalan penyelesaian bagi suasana yang tidak kondusif, mungkin cik boleh duduk di suatu kawasan yang lebih jauh dari kawasan yang bising, sepertinya di dalam bilik dan menutup pintu. Untuk menjadi lebih fokus, saya galakkan cik menggunakan fon kepala ataupun fon telinga. Kini, kita perlu lebih kreatif bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih tidak selesa. Cik juga digalakkan untuk menghias dan membersihkan kawasan persekitaran tempat cik belajar. Sebagai contoh, jika cik belajar di dalam kawasan bilik, cik hiaskanlah dinding bilik cik dengan menampal nota-nota penting yang wajib dihafal atau poster yang dapat menaikkan semangat diri cik untuk belajar. Selanjutnya, jika cik mempunyai tugasan dalam bentuk video, saya syorkan untuk melakukannya pada waktu jam 10 malam ke atas. Ini kerana kebiasaannya pada waktu tersebut ahli keluarga dah tidur awal dan pada waktu tersebut kenderaan juga jarang lalu di kawasan perumahan. Akhir sekali, penyelesaian terakhir untuk masalah cik ialah cik perlu membuat jadual waktu pembelajaran dan jadual waktu harian. Hal ini kerana cik akan dapat melakukan banyak aktiviti yang telah pun dirancang pada setiap hari. Seterusnya, cik juga akan dapat mengelakkan amalan suka bertangguh kerja. Betul tu cik, dengan cara ini kita dapat menyadarkan diri kita tentang cara menguruskan masa yang berkesan. Perkara ini dapat mendorong kita ke arah pencapaian kejayaan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Wah, bagusnya pendapat awak semua. Sekarang baru saya sedar betapa pentingnya jadual harian dan pembelajaran di dalam rumah. Baiklah, saya akan mengambil nasihat awak semua sebagai ilmu yang bermanfaat. Saya juga akan melakukan perkara tersebut dengan sehabis baik. Betul tu cik. Cik perlu yakin cik boleh menghadapi segala cabaran ini dan mengawalnya dengan sempurna dan mudah. Seperti yang dikatakan oleh Kak Sarah tadi, untuk berjaya, kita perlu tabah menghadapi segala ujian kehidupan. Itu juga merupakan kunci kejayaan cik di masa hadapan. Baiklah, terima kasih awak semua kerana sudi membantu dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saya doakan awak semua berjaya di dunia dan di akhirat. Sama-sama cik. Tujuan bagi melaksanakan aktiviti ini dikemukakan adalah untuk memohon kelulusan pelaksanaan projek seperti yang dinyatakan di atas, iaitu projek kesukarelawanan tentang mendengar cabaran yang rakan-rakan sebaya alami atau hadapi. Selain itu, program ini dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Pengenalan. Projek kesukarelawanan tentang mendengar cabaran yang rakan-rakan sebaya alami atau hadapi dilakukan bagi meringankan beban serta dapat membantu mereka dengan memberikan cadangan untuk mengurangkan tahap cabaran yang dihadapinya. Selain itu, projek ini juga dapat membina jati diri yang bersifat keberanian dalam diri mereka untuk berkongsi cerita tentang apa yang dialami dalam kehidupan harian, tidak kira berkongsi bersama rakan sebaya mahupun ibu bapa dan keluarga mereka. Hal ini yang demikian akan meninggalkan kesan yang baik dalam jangka masa yang panjang kepada siapa sahaja, tidak kira tempat dan masa. Selepas program ini dijalankan, pelajar tersebut dapat pengetahuan kebaikan dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang terbaik.
Pembelajaran secara atas talian merupakan perkara yang tidak asing lagi bagi kita ketika dunia dilanda wabak COVID-19. Tidak dinafikan lagi bahawa ia sekaligus membuktikan yang proses pembelajaran sudah semakin maju ke hadapan. Akan tetapi, dalam kemodenan yang kita rasai, pasti ada cabarannya. Antara cabarannya ialah suasana kawasan persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif. Seperti yang disedia maklum, proses pembelajaran dalam talian sudah semestinya berlaku di rumah atau tempat-tempat yang sesuai. Jadi, gangguan yang sering dihadapi oleh pelajar biasanya ialah gangguan bunyi. Selain itu, masalah internet. Cabaran ini juga bergantung pada kawasan yang kita duduki dan keadaan cuaca pada waktu berkenaan. Akhir sekali, pembahagian masa yang tidak efektif. Masalah ini terjadi apabila terdapat terlalu banyak tugasan dalam satu masa yang sama dan juga waktu rehat kita juga terpaksa digadaikan untuk menyiapkan tugasan. Assalamualaikum, nama saya Nosafira Isati binti Muhammad Rusizan. Saya akan menerangkan tentang langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi cabaran yang dihadapi oleh rakan sebaya dalam mendapatkan suasana pembelajaran yang kondusif. Langkah yang pertama untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh rakan sebaya ialah meminta izin kepada ibu bapa untuk menaik taraf kelajuan internet di rumah seperti Wi-Fi. Hal ini disebabkan kelajuan internet yang kurang memuaskan merupakan salah satu dilema yang dialami oleh rakan sebaya. Dengan memasang Wi-Fi, rakan sebaya akan menikmati servis internet berkelajuan tinggi dengan harga yang berpatutan pada waktu pembelajaran atas talian sedang berlangsung. Langkah yang kedua ialah mencari kawasan yang mempunyai internet yang berkelajuan tinggi. Antara kawasan yang boleh dikunjungi ialah di pusat kafe cyber, pusat internet, jalur lebar, pusat sumber dan sebagainya. Hal ini kerana di dalam kawasan ini terdapat pelbagai sumber teknologi yang telah disediakan. Tamsilnya, peranti Wi-Fi, komputer reaper, mesin cetak dan sebagainya. Oleh itu, rakan sebaya dapat menikmati pengalaman pembelajaran yang kondusif. Seterusnya, langkah yang ketiga ialah rakan sebaya disarankan untuk duduk di suatu tempat yang lebih jauh daripada kawasan yang bising. Misalnya di dalam bilik dan menutup pintu, pergi ke perpustakaan dan sebagainya. Rakan sebaya juga digalakkan untuk memakai fon kepala atau fon telinga untuk lebih fokus. Hal ini kerana terdapat bunyi yang tidak dapat dihindarkan di dalam maupun di luar kawasan perumahan. Contohnya, bunyi kenderaan, bunyi kanak-kanak yang sedang menangis dan sebagainya. Langkah yang keempat ialah rakan sebaya digalakkan untuk menghias dan membersihkan kawasan persekitaran di tempat belajar, seperti menghias dinding bilik dengan menampal nota-nota penting yang wajib dihafal, sekaligus ia dapat menaikkan semangat belajar. Langkah yang kelima ialah ketika mahu melakukan tugasan dalam bentuk video, rakan sebaya disyorkan untuk melaksanakannya pada waktu malam, iaitu antara waktu 10 malam dan ke atas. Kerana pada waktu ini, ahli keluarga sedang tidur dan kawasan perumahan akan menjadi sunyi. Maka, rakan sebaya dapat membuat rakaman video dengan lancar tanpa sebarang gangguan, terutamanya bunyi bising yang tidak dapat dihindarkan. Langkah yang terakhir dari kami ialah membuat jadual waktu pembelajaran dan harian. Dengan adanya jadual belajar, rakan sebaya dapat membahagikan masa untuk mengulang kaji pembelajaran, membuat kerja rumah, berehat ataupun bermain dengan sistematik. Secara rumusannya, kami telah membantu pelajar tersebut dalam memberikan cadangan penyelesaian kepada masalah yang diceritakan kepada kami. Kami juga secara tidak langsung telah membantu pelajar tersebut untuk menjalani pembelajaran secara dalam talian dengan lebih sistematik. Aktiviti kami ini juga dapat meringankan beban yang ditanggung oleh pelajar tersebut kerana kami menerima untuk mendengar setiap masalah pelajar tersebut dan kami juga sememangnya telah bersedia untuk membantu pelajar tersebut dalam memberikan cadangan penyelesaian masalah.
Carangan penyelesaian masalah yang telah kami kemukakan kepada pelajar tersebut juga dapat diterima dengan baik dan kami menganggap bahawa kami telah berjaya dalam membantu pelajar tersebut.